Salam sejahtera anda bersama saya Joanna Suhenli Rampas dalam episod Smart Talks Sabah musim kedua, dan hari ini saya bersama seorang tokoh yang telah melalui pelbagai fasa perubahan dalam politik Sabah dan juga politik di peringkat federal, dan beliau tidak asing lagi dalam dunia politik di negara kita, terutamanya di Sabah. Yang berhormat Datuk Seri Bung Mokhtar, pengerusi UMNO Sabah dan antara watak yang penting dalam transformasi UMNO di wilayah Sabah ini. Selamat datang Datuk, terima kasih kerana hadir hari ini. Ya. Jadi hari ini Datuk, kami daripada Smart Buzz Studio sangat-sangat berterima kasih kerana dengan masa Datuk yang terlalu saya rasa sibuklah sekarang ni ya Datuk. Lagi-lagi menjelang pilihan raya akan datang. Ya, betul. Jadi terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama-sama kami hari ini. Dan Datuk, kita terus kepada segmen kita yang pertama pada hari ini apabila kita bercakap tentang integrasi nasional. Alright. Selepas 6 dekad Malaysia ini dibentuk, Datuk. Alright. Sabah ini sering digambarkan sebagai rakan kongsi dalam persekutuan. Dan namun pada masa yang samalah, Datuk, you've been in this for the last berapa tahun sudah Datuk dalam dalam dunia politik ini? Mungkin lebih mendekat 30 tahun sudah. Lebih lagi. So namun pada masa sama Sabah juga sentiasa disebut sebagai kingmaker. Kan kalau setiap kali PRU 14, 15 dan sekarang kan UMNO sentiasa berada dalam Sabah sentiasa berada dalam konteks kerajaan campuran since PRU ke-14, right? So persoalannya Datuk di sini, adakah ini dalam pengamatan Datuk sendirilah ya, adakah Sabah ini masih sekedar pelengkap kepada struktur pusat atau hanya diperlukan untuk mencukupkan angka? Pandangan Datuk sendiri. Okay, pertama kali thank you JN sebab apa ini menjemput saya di podcast ini. Kalau kita imbas bagaimana penyertaan Sabah dalam Malaysia ini sudah tentu melalui satu pakatan dibawa oleh British, iaitu bersama-sama dengan Sarawak dan Singapura. Tetapi dalam perjalanan masa berlalu, maka Singapura telah keluar daripada Malaysia, tinggal Sabah dan Sarawak, dan maka terbentuklah satu pakatan di antara pemimpin melalui Parlimen Malaysia, iaitu daripada wilayah kepada negeri Sabah, negeri Sarawak. Dalam proses yang panjang ini kita melihat pilihan raya di Sabah ini sudah menjangkau PRN ke-17 ya. Sarawak baru lepas PRN ke-12. Yeah. That means Sabah more advanced than Sarawak in term of politik. Okay. Sebab 5 tahun kita menduli 5 kali pilihan raya menduli. Dan sedangkan persekutuan baru lepas PRU ke-15. Bermakna orang-orang Sabah ini memang hebat. Dia suka main politik dan suka tukar parti politik. Jadi kalau mau master in politik, datang ke Sabah. Orang Sabah pintar berpolitik. Isu soal Sabah kadang-kadang dicakap sebagai kingmaker, kadang-kadang sebagai pelengkap. Ianya sebenarnya sentiasa bermain dalam mostly dalam keadaan pilihan raya negeri ataupun pilihan raya persekutuan. Dan ini banyak kali berlaku, dan kadang-kadang saya juga sebetulnya ada malu sedikit dengan pendekatan pemimpin-pemimpin Sabah ni. Sebab kita tengok lepas PRU 15 yang lalu ni, di mana beberapa ahli Parlimen Sabah telah berjumpa dengan pemimpin PN untuk memberi sokongan, termasuk yang amat berhormat Ketua Menteri kita lah sekarang. Lepas itu buat U-turn, menyokong pula PH. So, kadang-kadang perkara sebegini sebetulnya, that's why orang tengok kita sebagai pelengkap, sebab kita tidak ada prinsipal. Jadi, apabila kita tidak ada pendirian, tidak ada integriti, sudah tentu orang tidak akan menghormati kita. Jadi kadang-kadang Sabah ini dilabel sebagai pemimpin yang boleh dibuli. Sarawak tidak boleh, sebab Sarawak tidak berpendirian sedemikian. Dia akan berpikir dahulu menggunakan wisdom yang ada pada dia, baru dia buat keputusan. Tapi Sabah ini lain, dia terus
They don't want to miss the opportunity. They jump very fast. But by right, the decision is wrong. So then suddenly they make U-turn. Seolah-olah tidak ada berlaku di sebelah pada ketika itu. Ini salah satu kelemahan pemimpin-pemimpin Sabah. Dan sebenarnya kalau kita buat kajian di seluruh dunia ya, the whole world, di mana federal government dengan state government tidak boleh berlaku pertembungan. Kita lihat contoh bagaimana Aceh nak merdeka daripada Indonesia. Apa berlaku? Federal government gempur Aceh, hampir-hampir musnah. Dan lepas tu mereka bagi Aceh sebagai satu negeri sebagai otonomi, tetapi otonominya terbatas. Di Sabah pun begitu, di mana apabila dekat pilihan terdapat laungan Sabah po Sabah, lepas itu Sabah keluar dari Malaysia, macam-macam. Tetapi sebetulnya perkara-perkara ini cuma retorik dan persepsi semata-mata. Ianya tidak akan lagi membawa, dindangan ini tidak akan lagi membawa rakyat Sabah untuk terpengaruh untuk tidak mengundi parti-parti lain. Sebab POMI yang menggerakkan parti ini pemimpin, bukan parti itu sendiri bergerak. Dia kata local party lawan parti Malaya. Saya selalu cakap di Sepangar semalam, saya cakap tadi petang di Tenom pun saya cakap bahawa yang menggerakkan parti ini pemimpin manusia. Bukan parti itu boleh bergerak. Parti itu macam cawan ini. Dia tidak akan bergerak. Kalau diangkat baru dia bergerak. Yang menggerakkan pemimpin. Dan jelas, pemimpin-pemimpin tempatan, apabila mereka gagal membangun negeri ini, mereka debat isu supaya mengasingkan isu mereka, kegagalan mereka untuk rakyat berfikir lokal orang lokal, tempatan untuk orang tempatan. Tapi sebenarnya isu ini berpuluh-puluh tahun sudah dimainkan oleh pemimpin-pemimpin yang coba untuk mempengaruhi rakyat dalam pilihan yang akan datang. Okey, Datuk, itu kita akan rungkai lebih lanjut lagi ya dalam segmen yang akan datang. Tetapi daripada sana kita boleh lihat bahawa keadaan politik kita di Sabah ini yang kiranya daripada pengamatan Datuk kan, dia terumbang-ambing lah ini kan. Jadi maksud dia macam oleh sebab itu tiada ketetapan yang macam Datuk cakap tadi, dan kita ini sepertinya diperlukan untuk mencukupkan angka sejala ini. Tapi saya mau tanya ya, kalau penglibatan pemimpin Sabah ini dalam jawatan kuasa penggubalan dasar pun masih rendah juga. Kan kalau kita tengok di federal you see ya, kalau macam kementerian-kementerian yang the big ones, contohnya macam kita selalu dapat macam KKLW saja kan. Tetapi kalau what about yang why do you think kita di Sabah we cannot get the kementerian-kementerian yang lebih besar? What do you think? I think kalau kita ingat waktu pemerintahan sebelum pilihan 2018, ada 6 menteri daripada Sabah semasa Barisan Nasional. Okay. Rahman Dahlan Menteri Ekonomi. Right. Anipah Ahmad Menteri Luar. Ya. Siapa lagi tu? KKLW masa tu. Datuk Sofiab dan KKLW. Actually, kementerian-kementerian ini bukan satu kementerian yang orang kata melengkapkan. Ya, memang kementerian yang senior, yang kanan. Ya. Dan itulah salah satu contoh bagaimana Barisan Nasional memberi penghormatan kepada pemimpin-pemimpin dari sepada Sabah. Cuma dalam pergolakan tersebut, selepas terdapat isu 1MDB, isu Rosmah Mansur, dan maka Barisan Nasional termakan isu itu dan kalah. Dan lepas itu habislah. Era itu sudah berakhir. Okay. Jadi kalau kita mau salahkan federal, rasa saya tidak begitu sesuai. Sebab dia federal telah meletakkan pemimpin-pemimpin Sabah sebaris dengan persekutuan. 6 menteri daripada Sabah, full minister, dan 8 timbalan menteri. Bayangkan, imagine. Okay. At the time. So pada saya, apapun yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Sabah harus menilai diri sendiri, harus melihat. Sebab kerajaan negeri dan persekutuan ini tidak boleh bergaduh. Kita harus berunding. Kita mesti pandai negosiate dengan persekutuan. Kita tengok Sarawak.
Dia orang tidak backing on the public, on the paper regarding MA63. Tidak pernah. Did you see pemimpin Sarawak berteriak-teriak di mana-mana semata-mata MA63 tidak. Tetapi diorang negotiate. Apabila you send a good team on negotiation, mereka dapat what did they want. Okay. Tapi Sabah tidak dapat. Okay. Itu beda dia. Why Sabah, why Sarawak dapat, why Sabah tidak dapat. Kelemahan dia kepada pemimpin. Mereka tidak tahu berdiskusi, berbincang bagaimana untuk mendapatkan. Sedang politik itu daripada awalnya politik adalah seni yang halus untuk mendapatkan kuasa. Sudah ada kuasa, then you use the authority. Tapi mereka, saya boleh katakan pemimpin-pemimpin Sabah daripada dulu sampai hari ini tidak terlalu committed membangunkan negeri Sabah dan rakyat Sabah itu sendiri. Seharusnya rakyat Sabah ini tidak boleh dibiarkan menderita seperti ada pada hari ini. Sebab itu saya selaku ketua parti, saya memberi jaminan apabila kita diberi mandat, kita akan melakukan kuasa ini untuk berunding dengan kerajaan persekutuan dan mendapatkan apa yang patut Sabah dapat daripada persekutuan. Okay, kalau kita bercakap tentang MA63 ni Dato' kan, when we look at parlimen sekarang, right, of course kita melihat ada satu perubahan yang cukup dinamik lah. Kalau zaman-zaman dulu mungkin time Tun Mahathir, kalau cakap pasal MA63 terus masuk ISA. Cuma sekarang ini kita melihat bahawa MA63 ini setiap kali pemimpin daripada Sabah sudah mula bersuara tentang perkara ini dan federal ambil kira tentang perkara ini. Tapi dalam pengalaman Datuk sendiri kan sebagai tokoh lama dalam arena politik ini, dan Datuk you hit it on point tadi bahawa cabaran yang terbesar untuk menghadapi memperjuangkan MA63 ini adalah seolah-olah kita ni pemimpin-pemimpin dari Sabah, as you mentioned, backing sejak. There is no cohesiveness. So, bagaimana sekiranya Datuk melihat perkara ini, bagaimanakah kita di Sabah ini make sure that pemimpin-pemimpin kita ini satu suara macam Sarawak? Okey, 40 Sabah ini mempunyai advantage. Ya. Yeah. Iaitu dalam kontrak itu, perjanjian itu ada 40% royalty. Okay. Sarawak tidak ada ya? Yes, of course. Not include in. Okay. But did you realize, daripada 40% itu, Sabah dapat, Sarawak dapat ya? Sarawak diam. Tapi apabila Sabah dapat, dia pun dapat. Dia tepuk tangan. Orang Sabah masih teriak. Di Parlimen, saya pernah duduk membincangkan dalam MA63 ini. Dalam perjanjian itu seharusnya 40% itu adalah perjanjian persetujuan, tetapi dia kata apabila tidak ada persetujuan, maka kerajaan kedua-dua persekutuan dan negeri berhak melantik satu konsultan bebas menentukan berapa takrif sebenarnya yang perlu dibayar. Saya tanya dalam dua undang negeri 3 kali. Masih dia cakap belum masanya sampai masa untuk melantik penafsir bebas sebab masih ada perundingan dengan kerajaan persekutuan. Perundingan sudah 3 tahun, tidak selesai. So dia kata kalau tidak selesai, buat penyelesaian secara undang-undang. Tidak perlu teriak. Tapi tak tahu sampai sekarang JRS tidak dapat menyelesaikannya. Kalau tidak boleh, sebab kalau kita mau MA63 selesai. Daripada 63, kalau kira 40% berapa? Dan Anwar, Perdana Menteri baru-baru ini, dia kata no, I give more than 40%. Saya bagi Sabah tahun ini 16 bilion. So how? Macam mana? Siapa yang betul? Kerajaan Anwar kah? Kita betul kah? Jadi that's why saya kata pemimpin kena ada kebijaksanaan. Sarawak tidak cakap, dia dapat. Kita dapat, dia dapat. Dia dapat, kita tak dapat. Itu saya kira Sarawak lebih smart apabila berunding dengan kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan ini kita mau runding secara bijaksana. Hak kita mau ambil. Saya di Parlimen. Saya menjadi Menteri Kerja Raya tahun 20, selepas dari tahun 2020. Baru saya tahu, rupanya Jabatan Kerja Raya Negeri Sabah tidak bertauliah. Saya tengok dalam MA63 ada bahawa
Sabah dan Sarawak berhak untuk diiktiraf sebagai jabatan bertauliah. Dan I fight in the parliament. Asal saya masuk, saya cakap. Then last saya cakap dengan Perdana Menteri. Tahun 2022, ujung-ujung. Sekiranya isu ini tidak selesai, saya akan cakap dalam Dewan Parlimen ni, asal saya masuk, saya cakap. Asal saya masuk, saya cakap. Dan lama-lama diorang bagi Sabah pengiktirafan sebagai jabatan bertauliah bermula tahun 2023. Barulah Sabah diiktiraf. Itu saya punya usaha, tapi saya tidaklah mendabik dada macam orang lain. Ini kerja saya. Tidak, biarlah. Let the story tell the people apa yang kita buat. Cuma saya ingin nyatakan, inilah usaha yang kita lakukan. Kemudian saya fight di Dewan Rakyat. Peruntukan 50 juta ke bawah harus diberi kepada kerajaan negeri. Dan terdapat 420 package, 50 million and below. Harga dia lebih kurang 6.6 billion. Tetapi Sabah laksanakan cuma 45 billion. Selebihnya balik pergi federal. Kenapa? Kelemahan kerajaan negeri untuk mengurus projek-projek ini banyak masalah. Di Sabah ini sebetulnya kita banyak masalah. Dulu Wais yang marah-marah dengan federal sebab birokrasi terlampau tinggi. Dia ada open tender. Open tender ambil masa 1 tahun, 6 bulan. Lantik kontraktor 1 tahun. Lepas itu, buat design 1 tahun. Utilities problem, utilities land composition 1 tahun. 4 tahun setengah baru take off satu projek di Sabah. Di Sarawak, di Semenanjung tidak. Lepas ya terus boleh buat. So saya cadang dengan kerajaan negeri, sebelum kita mengetengahkan apa-apa juga projek peruntukan, pastikan projek sana, jalan yang kita mulaksanakan ini sudah tidak ada halangan. Land composition sudah selesai, utilities sudah selesai, semua sudah selesai, design sudah selesai. Siapa kontraktor pun dilantik, dia terus on the spot boleh buat kerja. So that is our problem sebetulnya sehingga Sabah ini terbantu pembangunannya sehingga hari ini. Tapi this is very interesting, Datuk. In fact, sentiasa kalau kita dengar orang awam sentiasa bercakap bahawa ini salah federal lah, salah ini. Tapi saya rasa kalau dalam hal sebegini ni, dia is governance issue by ni, right? It's a governance issue that needs to be addressed kiranya, right? Dan kalau Datuk, I would like to ask you this question sebab kalau kita tengok netizen dan ramai orang luar di sana, orang awam sentiasa cakap lah, ini apa? I just want to ask you for this. Dia cakap dulu, you know, we always, you know, you were in Barisan Nasional before, but why only now, Datuk? You know, you're really fighting for it after so long. I mean, this is the question that always people ask. No, maybe they don't understand. Before that, in Parliament, how many ministers I asked the Prime Minister to sack them? 6 ministers been sacked because of me in Parliament. Okay, bercerita sedikit, Datuk. Sampai Mahathir panggil saya banyak kali. Saya may belo. Ini Rafida Aziz, Sahrijat, I'm UMNO. But even Menteri UMNO, kalau tidak buat kerja, saya tak peduli. Saya suruh dia letak jawatan. Rafida saya suruh letak jawatan. Sahrijat Jalil masih hidup, saya suruh letak jawatan. Azmi Khalid, saya suruh letak jawatan. 6 menteri sampai last Mahathir panggil saya. Bung, dia panggil di Putrajaya. Why you always in the Dewan shouting ask my minister to resign? You suruh dia letak jawatan macam you suruh. Saya bilang, Datuk Seri, bukan begitu. Tapi you punya menteri tak bertanggungjawab. Ahli Parlimen buat appointment tak boleh jumpa. Bagaimana rakyat nak jumpa? Ya kah? Saya bilang, ya. Wah, tak tahulah dia kata. Sampai dia cakap, dulu sebelum jadi menteri dia orang baik. Sudah jadi menteri tak baik pula. Aku bilang, you punya salah lah. So, saya tidak sebetulnya. Saya punya track record untuk dalam mana-mana, even though saya kerajaan saya, kalau tidak betul, saya tidak peduli betul. Saya akan, sebab jiwa saya memang begini. I'm fight for the people, untuk rakyat. Saya tidak, that's why saya sustain until 6 penggal sebagai ahli parlimen. Dalam pembangkang pun saya menang. Dalam tsunami pun saya tidak tumbang. InsyaAllah lah. Because I'm fight for the people. Alright. Okay. Terima kasih, Datuk. Thanks for that
penjelasan sebab kita ini sentiasa mendengar orang cakap begitu kan. Jadi kiranya minta penjelasan daripada Datuk sendirilah. It comes from the horse's mouth itself. Jadi kita berehat seketika. Kita kembali lagi dalam Smart Talk Sabah. Okay, tadi Datuk kita ada cakap tentang isu governance yang ada di Sabah sebab kita sentiasa mendengar bahawa Sabah ini mundur dengan dia bilang kita ini kaya dengan hasil kita, tetapi kalau kita lihat dengan kadar kemiskinan yang tinggi, that whole thing that always kena cakap lah yang Sabah ini kalau bilang dalam list negeri yang paling miskin antaranya Sabah, kalau bukan berlawan sama Kelantan lah itu kalau kita di sini. Tapi bagi saya kalau kita melihat dalam pengamatan saya Datuk, saya melihat ini I don't think it's, of course people will say it's a curse of hasil yang ada di sini kan orang bilang, tapi for me I think it's more of the governance issue. Jadi Datuk ini sebelum ini Datuk telah memegang jawatan di jabatan di Kementerian Kerja Raya. Dan kita melihat bahawa mereka sentiasa katakan bahawa there is no investment coming in Sabah. And then isu air, elektrik, jalan raya, infrastructure lah secara total is always an issue. Now, ini sentiasa akan keluar kalau mau dekat-dekat sudah pilihan raya. Setiap kali pilihan raya, I realize isu ini sentiasa dibangkitkan. Dari zaman dulu lagi, isu air, 3 serangkai inilah Datuk. Isu air, elektrik, jalan raya ini tidak pandai selesai-selesai untuk Sabah. Dan honestly speaking, every pembangkang will say that, okay, if we come to power, kami diberi mandat, kami selesaikan. Sekali, when they come into power, sama juga isu akan dibawa. So, saya sebenarnya Datuk ingin tahu sebenarnya what is the issue since you were in Kementerian Kerja Raya dahulu. What is actually the issue that we have in Sabah tentang perkara ini? Okay, first of all, isu air actually is a serious matter. Sebelum saya keluar daripada kerajaan GRS, saya telah notiskan di Dewan Undangan Negeri within 6 months kerajaan tidak ambil tindakan, maka negeri Sabah akan mengalami krisis air yang berpanjangan. Dan at that time, Chief Minister just take things for granted. Dia ingat saya punya teguran itu tidak begitu membimbangkan dia. Dan sekarang dia tahulah. Jadi I remind him. 6 bulan kita tidak ambil tindakan, Sabah akan mengalami krisis air yang besar. Sebab apa? Semasa PBS ya, saya terus terang sebab ini saya ingat kita boleh berterus terang. Semasa PBS menjadi pemerintah, dia lantik 8 konsesi mengendali air untuk membekal air. Dan konsesi itu sebetulnya dia berat sebelah, terlalu bias. Perjanjian dia selagi ada bulan dan bintang. Sampai sekarang kerajaan negeri tidak mampu membayar dan terus extend berhutang 20 juta, 30 juta, 80 juta. Nah, ini semasa kerajaan PBS. Berlaku dia lantik 8 konsesi membekal. Yang malangnya saya mau describe. Konsesi ini berat sebelah. Dia supply air sini, meter dia dipasang di sini. Pipe dia leaking, dia tidak peduli. Kerajaan sambut sini. Sudah tahu. So when I was a minister there, I told them, no, the meter must remove here. So be fair to the kerajaan. Sebab sini bocor. Sekarang ini Sabah berhadapan dengan non-revenue water ini 65 to 69%. Kerajaan rugi 315 hingga 330 juta sudah 14 tahun. Pasal air. Dan yang di Sabah ini, yang berniaga air di seluruh dunia ini tinggal Sabah tahu. Saya sudah ke Amsterdam, saya sudah ke UK, saya sudah ke Eropah, tengok ke Indonesia. Tidak ada satu negeri pun berniaga air kecuali Sabah. Rugi.
Jadi sudah tentu saya kata dengan Haji Ji, saya telah bagi kabinet lebih kurang 4 inch laporan pasal air, mekanisme untuk menyelesaikan masalah air. Tapi kabinet tidak terima, tidak peduli, saya ulang-ulang, dan yang berlaku sekarang lah. Sebab walaupun kita buat reference untuk memperbaiki bekalan air, tetapi air di bekal pun tidak akan sampai. Sebab pipe kita di Sabah ini, pipe dibuat since British time. So, it's a high time untuk tukar, untuk replace the pipe. Dan ini saya tahu sebab kita buat survey. 8 bulan saya buat survey. Saya panggil konsultan daripada Pulau Pinang, daripada KL untuk survey, study. Kita bayar supaya kita boleh dapat tahu apa masalahnya. Dan kita dapat tahu masalahnya, bahawa perlu peruntukan yang banyak. Sebab Sabah the only state yang tidak buat marginal dengan federal pasal air. Sehingga pada satu ketika kita dengar duit dalam bonit kereta, dalam pejabat pengarah, beratus juta. Itu untuk air, tetapi dia tidak buat air. Di Sabah mengalami krisis air disebabkan pemerintahan yang tidak begitu prihatin kepada masalah di Sabah. Dan itu semua parti tempatan ya, tidak ada pun parti Melayu terlibat. UMNO belum terlibat semasa PBS. Itulah yang berlaku air ini sampai sekarang. 8 konsesi air itu belum dapat ditamatkan. Dan masih mengaut keuntungan sebab dia akan bekal air daripada rumah dia, meter di situ juga, leakage di sini pun dia kira kerjaan bayar. Okey. Jadi sebenarnya akar masalah ini adalah struktur perancangan yang lemah lah kiranya begitu. Alright. Dan tetapi ada juga yang mengatakan, walaupun ada juga yang mengatakan bahawa ini adalah kelemahan pelaksanaan atau kegagalan memahami keperluan sebenar negeri ini daripada federal, tetapi menurut Dato', we can see that there is also an issue from the state level itself, right, that needs to be addressed. Then I'm just wondering, Dato', will this ever dapat kita selesaikan? When will this end, you think, as you as a politician? Saya akan nyatakan, rakyat bagi kami mandat Barisan Nasional untuk memerintah negeri Sabah. Within 6 months, saya akan bentangkan kepada rakyat bagaimana dan bila air ini dapat kita selesaikan. Ini jaminan saya. Okay. Yep. Alright. Kita berehat seketika. Kita kembali lagi. Datuk, tadi kita bercakap again tentang infrastruktur di Sabah. So, Datuk, perlukah Sabah ini diberi kuasa pelaksanaan projek pembangunan secara terus? Atau khususnya dalam projek berskala kecil ke sederhana, for starters lah in that fact. Kita sudah bermula dengan projek 50 juta ke bawah. Yes. Seharusnya kerajaan negeri sebelum mengemukakan projek 50 juta itu, dia telah mengenal pasti bahawa projek itu boleh dilaksanakan serta-merta. Bermakna tidak ada utilities problem, no land problem, tak ada masalah-masalah lain. Macam di Sarawak, macam di Semenanjung. Ini contoh ya. Satu projek setelah diberi SST, surat setuju terima, kontraktor boleh direct to the ground, boleh buat itu projek. Tapi di Sabah tidak boleh. Sebab tiang elektrik masih situ, utilities, pembentungan masih situ, pipe air masih situ. So, these 3 agency susah membuat synchronize. Sebab itu saya katakan apabila kita memerintah, kita kena buat satu sistem di mana sebelum memohon satu projek, make sure that project bila boleh take off. Baru boleh kita progres masa depan yang baik. Kalau tidak, dapat projek tertangguh 3 tahun. Sebab tidak boleh dilaksanakan kekangan-kekangan seperti belum dibayar land composition, masih ada rumah duduk situ, masih itu wire elektrik di situ. That's why Sabah ini, saya selalu cakap, jahat. Kita ini tidak tahulah.
minta projek tetapi tidak mau progres. So kita tidak boleh biarkan lagi perkara ini berlarutan. Perkara-perkara sebegini harus kita tinggalkan untuk memastikan Sabah maju ke depan. Okey, Datuk, saya mau tanya juga ni soalan pandangan Datuk ni. Now, kalau kita mendengar ataupun kita melihat why there's also an argument saying that kenapa Sabah ini lambat dalam proses pembangunan dan tidak macam Sarawak, dan selalu kita samakan Sabah ini macam Sarawak. Now, apa yang membezakan Sabah dengan Sarawak ini? At least in Sarawak dia very stable politics dia. Okay. Macam Datuk katakan awal-awal tadi, kita ini sudah advance sampai PRN 16 sudah, 17 sudah ni kali. Meaning kita ini lebih demokrasi lah ni, melaksanakan demokrasi dengan lebih advance. Tapi masalah dia, ada yang mengatakan bahawa ketidakstabilan politik yang ada di Sabah ini menyebabkan pembangunan kita terbantut. Kenapa? Sebab setiap kali pertukaran government, jangankan bilang 2 tahun pun kita boleh tukar kerajaan, polisi akan bertukar. Jangan bilang, kontraktor pun akan bertukar. So every every time kerajaan bertukar. No, changing a government, that is democracy. Tetapi apabila tiada kestabilan itu, it causes so much of issues in terms of the infrastructure dan pembangunan kita di Sabah. What are your thoughts about this? Yeah, I agree with you. As you said just now. Yeah. Dalam pilihan raya banyak parti pembangkang berkata pilih kami akan menang, akan membentuk kerajaan yang baik, membangun. Sama juga kan. That is what actually it happened in Sabah. Apabila lepas pilihan raya, then parti-parti politik mendapat kuasa, mereka lupa tanggungjawab mereka. Sebab itu apabila mereka lupa, maka rakyat tidak akan undi mereka untuk pilihan raya akan datang lagi. That's why we always change the government. 5 tahun tukar, paling tinggi 9 tahun. Tukar, macam tukar baju. Jadi apabila kerajaan tidak stabil, disebabkan juga ketidakstabilan itu sebab tidak ada komitmen yang tinggi oleh pemimpin-pemimpin dalam parti itu membentuk kerajaan, tetapi mereka lupa tanggungjawab mereka. Saya melihat perkara ini bahawa pengundi ini, rakyat ini bukan sudah 15-20 tahun yang lalu. Boleh lagi kita perkotak-katikan, kita boleh adu domba lagi minda mereka. Rakyat pada ketika ini mostly pengundi, banyak yang voters ini, mereka ini memerhati. Sebab kita ini hidup dalam media sosial ini, medsos ini, kita tidak boleh melarikan diri kita. Sebab itu saya selalu berkata, bahawa parti politik yang menang pilihan raya sekiranya ingin memerintah buat kali seterusnya perlu fulfill you punya janji-janji pilihan raya. Sebab sekarang ini sudah terdapat contoh di mana Tun Mahathir berkata manifesto bukan Al-Quran untuk boleh untuk tidak boleh kita tidakkan. So kalau begitu pemimpin besar sudah berkata manifesto pun boleh kita nudai, bermakna itu satu benda yang sudah rosak sebetulnya dalam dunia politik. Sebab itu saya selalu memperingatkan diri saya bahawa kalau kita membentuk sebuah kerajaan, maka kerajaan itu haruslah stabil dan juga harus mendampingi rakyat. Sebab parti politik ini pemimpin dia datang daripada rakyat. So you have to serve to the people, come back to the people. Kalau you tak buat begitu, kita akan hancur dalam pilihan raya pada masa akan datang. Okay. Now, let's move on to the next topic yang saya rasa topik yang sangat hangat sekarang, yaitu politik Sabah dan menuju PRN 17. Okay, dan bagaimana UMNO Sabah mengatur langkah dalam landscape politik yang berubah-ubah ini, yang macam saya katakan tadi, very dynamic di Sabah, very fluid. Okay, dengan wacana lokal yang semakin kuat, dengan suara rakyat yang semakin kritikal. Yang sebagai anak Sabah dan juga sebagai seorang pemerhati lah dalam politik di Sabah ini, kita melihat sentimen yang sentiasa diperkatakannya itu Sabah for Sabahan kini semakin membara lah, Datuk. Dan walaupun baru-baru ini pada 17 atau
when was it? A couple of days back, Datuk Seri Zaid Hamidi menyatakan bahawa slogan ini seolah-olah memecah belahkan, ya. Dan juga kita sentiasa mendengar daripada pihak sebelah tentang rumah kita jaga dengan slogan ni. Tapi ia adalah satu, kalau kita lihat, ia adalah satu manifestasi kepada aspirasi subnational Benny yang sudah lama berakar dalam politik identiti di Sabah kita. Now, saya ingin juga tanya Datuk, ya, sebab pengamatan saya, rakyat Sabah ini sekarang, diorang ini semakin peka terhadap sebarang percubaan yang diorang katakan bahawa kalau ada parti luar yang menentukan, mereka ini tidak menerima ini secara pasif lagi, Datuk. Dan malah saya melihat bahawa sekiranya kalau terlampau tunduk dengan kekuatan luar, mereka seolah-olah macam suffice, lack for a better word, tapi diorang akan kasih hukumlah mana-mana parti ini, dia bilang kita tidak mau undi lagi. So, saya mau tanya Datuk tentang apakah ini bermakna kalau dalam pilihan raya akan datang ini, ya? How strong is this as for your own opinion, the Sabah for Sabahan punya isu ini? Dan people are always asking, UMNO Sabah ini bebas menetapkan hala tuju di peringkat negeri Sabah atau macam mana? Well, okay. Saya actually berpandangan berbeda. Sebab isu Sabah Pusabahan ini sudah 10 years ago pun saya sudah dengar. Mostly when pilihan raya sudah dekat-dekat lah. Sebab itu parti-parti tempatan ini mereka telah gagal mengurus rakyat dengan slogan rumah kita jaga, dan baru-baru ini mereka melancarkan Gasak 17. Saya tidak percaya, tapi rakyat di bawah betul-betul lah Datuk. Mereka telah gasak kayu balak, mereka gasak pasir selika, mereka gasak mineral, mereka gasak projek, mereka gasak rakyat, mereka gasak. Ini parti tukang gasak, tukang last-last dia kata video keluar. Dan pemimpin-pemimpin dalam JRS daripada STA, PBS saya belum dengar, tapi daripada STA 2 hari berturut-turut, iaitu menyatakan mesti Sabah Pusabahan, dan Yung Tekle, saya dengar juga rakan saya Yung Tekle, dia kata National Party should not contest in this coming election. Dia menidakkan demokrasi, dan kalau saya tidak silap, Yung Tekle tanding 2 kali, tak 2 kali pun hilang deposit dia punya calon, dan dia memberi nasihat kita supaya tidak bertanding. For me, as a ketua UMNO dan pengurusi Barisan Nasional, since 2020 kita telah mempersiapkan diri kita untuk menuju pilihan raya. Jentera Barisan Nasional, jentera parti telah kita gerakkan, dan sentimen-sentimen Sabah Pusabahan ini tidak akan dapat mempengaruhi pengundi-pengundi yang melihat bahawa JRS betul-betul gagal. Gagal mengurus kehidupan rakyat, gagal mengurus air, gagal mengurus api elektrik, 1 hari mati 10 kali, gagal mengurus jalan raya, gagal mengurus kehidupan rakyat, dan gagal untuk mengeluarkan Sabah daripada garis kemiskinan. Bukan saja negeri Sabah termasuk dalam negeri termundur, tetapi 8 daerah termiskin. Dan tujuan saya dan rakan-rakan, insya-Allah kita diberi mandat, we will change 8 daerah within 1 year, kita akan keluarkan daripada kemiskinan, dan Sabah akan kita keluarkan daripada negeri yang termundur ini. Sebab ini penting, because Sabah one of the state yang very rich, banyak sumber-sumber asli yang kita boleh manfaatkan untuk Sabah. Dan sekarang ini pun pendapatan Sabah sudah hampir 7 bilion. 7 bilion ini tidak ada sumber baru ya. That's why kita mesti mau create ekonomi baru untuk Sabah. Kerajaan Sabah bergantung kepada pendapatan royalti minyak, ses minyak sawit, ses ini 40%, itu saja. Ini pun sudah 5 bilion. So sedangkan banyak
sumber ekonomi baru di Sabah ini yang kita boleh create, kita boleh generate, yaitu seperti carbon, seperti hidrogen dan sebagainya, blue hydrogen. Ini pun penting untuk kita manfaatkan di negeri Sabah. InsyaAllah saya tetap yakin, tetap percaya isu parti tempatan, bos parti Malaya ini tidak akan berlaku. Sebab sebuah kerajaan negeri seharusnya kita berjalan bersama dengan kerajaan persekutuan dan tanpa perlu memikirkan untuk keluar daripada persekutuan ataupun berkonfrontasi dengan pemimpin-pemimpin kerajaan persekutuan. Sebab ini akan merugikan negeri tersebut. Saya tidak nampak dalam dunia ini ada satu negeri di mana-mana yang boleh survive apabila dia ada konfrontasi dengan kerajaan persekutuan. Sebab kerajaan persekutuan ini dia mempunyai kelebihan-kelebihan daripada kerajaan negeri. Okay, Datuk, this is a question that I would like to ask you. Sekarang, it seems like in fact Barisan Nasional sudah mula, as you mentioned, that kalau diberi mandat akan menyelesaikan masalah ini dalam 6 bulan. Now my question is, Barisan Nasional was in power since 1994 di sini. Okay. Kenapa isu itu tidak diselesaikan dalam 31 tahun itu? Dan kenapa, what is your guarantee that 6 months when 31 years was given? We have a good party. Okay. But the leader is no good. Okay. So now it's me. I'm newcomer. So I promised myself, Okay. I have to fight for the people. All right. So that's why I said, give me a chance. I prove to you, to the public, that selaku Ketua UMNO Sabah, saya boleh melakukan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh pemimpin terdahulu. Okay. Mereka baik, tetapi mereka tidak ada komitmen membangun negeri Sabah. Okay. And my second question is, tadi Datuk bilang di mana di negeri ini ataupun kita melihat bahawa negeri perlu ada satu coalition dengan federal. Yep. Now, as we see, Sarawak, they don't have a national party in their negeri. They have a more stronger bargaining power dengan federal. Okay. So, I give you the answer. Okay. From the beginning, okay, the story of Sarawak is really different from Sabah. Sarawak bermula dengan parti tempatan dan sehingga akhir masa ini pun parti tempatan. Mereka tidak pernah ada parti. Kita pun bermula dengan parti tempatan. Tetapi apabila PBS membuat kesilapan besar, keluar daripada Barisan Nasional pada tahun 1994. Then, not 1990. 1990, yes. That's why USNO dan Berjaya berpakat memanggil UMNO masuk untuk bersaing dengan PBS. Pada ketika itu, ketegangan kaum memang ketara betul lah. Apabila PBS in power terlalu tegang dan sebab mungkin anak-anak tempatan kita mendapat kuasa mereka gairah pada ketika itu sehingga melupakan tanggungjawab secara manusia sama Sabah itu sehingga terlalai dengan isu-isu agama, isu-isu bangsa dan sebagainya. Dan kita hampir-hampir terjerumus dalam krisis yang tidak seharusnya berlaku. Jadi itu sebablah maka UMNO datang untuk menjadi penyelamat keadaan pada ketika itu. Di Sarawak tidak berlaku begitu. Mereka kekal bersama Barisan Nasional, cuma mereka berhenti menjadi anggota Barisan Nasional apabila kalah tahun 2018. Itu sejarah Sarawak. Bermakna tidak boleh dibandingkan background politik Sabah dengan Sarawak. Sebab Sarawak tidak pernah mengkhianati Barisan Nasional. Okay. So dalam keadaan ataupun situasi politik Sabah yang kiranya terbuka lah Bani begini kan dan berpecahlah kepada pelbagai blok. In fact kalau di Sabah ini ada juga beberapa ahli akademik yang mengatakan bahawa pengundi-pengundi Sabah ini sekarang sudah pragmatik di mana mereka melihat mana bukan parti ya, in fact mana yang berhormat yang boleh buat itu kerja, nah itulah kami undi dia bilang, right? Dan kini kita melihat bahawa politik di Sabah ini bukan lagi tentang siapa yang jadi calon, tapi siapa yang akan membentuk gabungan dan atas syarat siapa.
Okay, so kembali kepada UMNO, since you are the Ketua Perhubungan UMNO di Sabah, dan di manakah kedudukan UMNO Sabah dalam membentuk gabungan menuju PRN 17 ini? Sebab sampai sekarang coalition, of course, masih lagi unclear sekarang kan. So dalam pandangan Datuk Seri, apakah bentuk coalition yang ideal untuk Sabah sekarang ini? Okay, satu yang benar-benar menjamin suara local, of course there needs to be a local voice there. Tapi satu lagi kita pastikan bahawa we are here in Sabah, we are not sidelined, although you said that we still need national based party to be in the coalition in Sabah. Apa yang coalition yang ideal? Okay. Politik Sabah ini memang terlalu dinamik, berwarna-warni ya. Berwarna-warni, berbelang-belang. Dinamika dia ini. Yeah. Ini hari lain, besok lain. So sebab itu saya mengambil keputusan, dengan siapapun kita bergabung dalam pilihan raya ini, we must lead, we must instruct our missionary, we have to win. That's all. Sebab at the end, kerajaan ini akan diwujudkan selepas pilihan raya. Ini hari kita bermusuh, besok kita berkawan. So kawan politik hari ini mungkin musuh kita. Musuh kita hari ini mungkin kawan kita. Then that's why seorang pemimpin perlu ada kebijaksanaan. Kalau dia tidak bijak, macam pepatah, macam pantun kawan-kawan saya, dia kata kapal berlayar di waktu malam, mari menuju lautan dalam. Kalau bukan nakhoda yang paham, di situ banyak kapal tenggelam. So politik pun begitu. Kalau if we not ready, if we not in the line, in the system, we will sink. Kita akan karam, kita akan kalah, dan kita akan ditolak oleh rakyat. Dan saya setuju bahawa parti kadang-kadang tidak boleh memberi kemenangan. Kadang-kadang pengundi memilih calon. Calon, ya. That's why calon pun penting untuk kita analisa. Sehingga hari ini pun saya masih menganalisa calon-calon saya yang sesuai, yang calon yang rakyat mau, bukan yang mau itu ketua bahagian mau, bukan itu UMNO mau. UMNO mau pun kalau rakyat tidak mau, tidak guna juga. What we need, our candidate menjadi pilihan orang ramai. Itu pebola untuk menang. That's why saya punya war cry, kalau mau menang, buat kerja orang mau menang. Saya satu lagi saya mau tanya tentang sentiasa orang pertikaikan otonomi UMNO ini. Alright. UMNO seringkali kita lihat sebagai quote unquote cawangan UMNO pusat. Ini yang kita nampaklah UMNO Sabah kan. Tetapi dalam realiti politik ni Datuk, Sabah ini semakin kini sangat berbilang gabungan, dan sentimen tempatan yang seperti saya katakan tadi, memang ada sentimen tempatan itu. So, I want to ask you tentang kebebasan sebenar UMNO Sabah untuk menyuarakan pendirian tentang isu seperti MA63, royalty minyak, pembangunan luar bandar. Since you said that, kalau diberikan mandat, you will fight for this. Now, how far otonomi UMNO Sabah ini diberikan oleh di pusat? Autonomi ini selalu orang pertikaikan. Yeah. So that's why I ask our President, Datuk Seri Jahid. I asked him, this is the right time for you to tell the reporter that UMNO Sabah ada autonomi. Then dia cakap, apa-apa tentang UMNO Sabah, Barisan Nasional Sabah, Bung Mokhtar, full authority. Kami tidak akan mengganggu otonomi yang kita bagi kepada UMNO dan Barisan Nasional. Sama ada pemilihan calon, pemilihan tempat bertanding, apalagi kalau menyuarakan isu-isu MA63, no need to wait until we win on the election. Even now, even before, pun kita sudah bicara tentang MA63. So for me, this is no obstacle, tidak ada halangan untuk kita move on barang isu-isu ini. Dan alhamdulillah saya percaya bahawa since 2018 saya telah amalkan autonomi ini, di mana pemilihan calon saya memilih
100% calon saya pilih. Kawasan pun begitu. Cuma at that time kita tiada persiapan dan kita telah disabo oleh rakan-rakan kita yang sama, yaitu bertanding atas bersama tetapi memasang calon bebas dan kita cuma menang 14 kursi. Kalau tidak, mungkin pada ketika itu Barisan Nasional menang 21 kursi. Sebab itu saya selalu nyatakan bahawa kalau mana-mana parti mau bergabung, sama ada local parti kah, parti luar kah, first saya kira sincerity dan integrity. Sebab kalau tidak ada sincerity, cuma mengaut keuntungan, no point. That's why saya bagi tahu JRS, mau bergabung kena ubah perangai. Kena ada ketulusan dalam hati. Sebab kita tidak mau ditipu lagi buat kali kedua. Kita tidak mau dipatuk oleh ular yang sama di tempat yang sama. That's why AJG tidak senang hati. Tapi that is my point. Saya tidak mau negotiate dengan orang yang suka tidak memenuhi apa yang kita perundingkan. Saya melihat dalam masa yang sama, ramai anak muda kita ini pun saya berpandang kita menjurus kepada anak muda, alright. Dan saya petik apa yang telah dikatakan oleh Datuk Seri Zaid Hamidi masa PRK Kimanis dahulu, and he said that sekiranya UMNO diberikan mandat, kita akan laksanakan MA 63 100%. I agree. Okey, tapi sampai sekarang isu dia belum ada. Now, wait. Sebab dia tidak dapat mandat. So how to give the promises if you have not in power? but he was talking about PRK Kimanis kan Yep. at that time. Kalau Right? menang PRK Kimanis dan dia Okay. diberi mandat, at that time kan Muhyiddin yang jadi pemerintah. Okay. Now, the question right now is kan, kalau kita melihat, sebab I'm doing a research on young voters undi 18. So kita menjurus kepada undi 18 because we know that they hold a very high majority of voters, especially dalam PRN 17 ini. Dan pada PRN 17 di Sabah ini akan menjadi kertas litmus kepada mereka untuk kita lihat bahawa di manakah hala tuju anak-anak muda ini. Now kita melihat anak-anak muda sekarang ini ada political apathy. Now when you talk about political apathy, mereka sudah muak dengan janji-janji kosong. Berasa dan orang boleh menilai tentang nilai integriti, kebolehpercayaan pemimpin-pemimpin itu. Jadi persoalannya kita melihat kajian yang telah dibuat, 27% belia Sabah sudah tidak mereka sudah tidak percaya dengan mana-mana parti politik, dan in fact mereka katakan bahawa parti politik ini tidak faham isu sebenar mereka. Now, how would you approach this matter, terutamanya kepada pengundi-pengundi muda ini, sebab mereka yang akan menentukan landscape politik kita di Sabah, especially dalam PRN 17 ini. Okey, jadi pengundi-pengundi muda ini memang tidak ada satu pun saya tengok satu individu or any organisation can claim that orang mendapat sokongan pengundi muda, because they are split everywhere. Then one more thing, when come to 18, diorang automatic jadi pengundi tahu. Ya, betul. Then we don't know where they are, because some on the sekolah menengah SPM, some go for the university. That's why I instruct all my ketua-ketua pemuda, my putri-putri, use media sosial, medsos. Use whatever facility we, because impossible for us to reach them face to face. Terlalu mustahil untuk berdepan dengan mereka secara bersemuka. Sebab mereka ini pertama, mungkin mereka tidak suka bersemuka. Kedua, of course, macam mana nak tahu? Telefon pun tidak ada. We don't know who they are actually. So, gunakanlah media-media sosial yang ada. Di samping itu, perbanyakkan juga program-program melibatkan belia-belia dan anak-anak muda. Dan yang penting pada saya, semua kena buat engagement, kena buat hands-on dengan mana-mana. Sebab for me, sama ada dia pengundi muda kah, perempuan kah, orang tua kah, dia satu undi. Satu orang, satu undi. Tidak ada yang boleh kita lepaskan.
Dan saya selalu tekankan kepada yang bakal calon dan mau menang. Kalau mau menang, buat kerja orang mau menang. Apa macam cara mau kerja orang mau menang? Niat mau menang, langkah mau menang, senyum orang mau menang, bicara orang mau menang, then approach orang mau menang. Wah ima you angry pun, you angry must show that you want to win. That's all. That's why I told them, nowadays, you have to use all what Iba sauce. Tidak boleh lagi macam dulu, kita duduk orang hormat kita. Tidak boleh. That one, I change the policy. The policy is approach them macam main bola. Tak boleh tunggu itu bola datang. You have to meet the ball. So you have to meet all the voters. Wherever they are, kau kena cari. Baru kau boleh ada close touch with them. Kalau tidak, as you say just now, pengundi muda kadang-kadang sudah muak melihat semua pemimpin parti berjanji ini boleh buat itu boleh. When they in power, not even one pun yang fulfill dia punya janji. So pasal satu parti, pasal satu orang, semua parti pemimpin terlibat dan politik dilihat sebagai politik kotor. Betul juga lah. When Mahathir come in power, dia kata manifesto bukan ayat cuci. How? If a great leader can see that word, bagaimana orang lain yang belum ada apa-apa? So saya kata, let it be. Tidak apa. Sebab it's difficult for us to stop orang punya persepsi, orang punya pemikiran terhadap kita. Tapi kita tunjukkan kepada mereka bahawa kita memang berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan isu-isu anak muda dan isu-isu negeri Sabah. Okay. So, my last question for you, Dato'. Since you said that macam yang dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir bahawa manifesto ini bukan kiranya kalau bilang kitab lah kan. What about you? Saya, that's why. What is your manifesto? Is it gonna be mungkin saya tidak akan menggunakan manifesto. Saya menggunakan New Deal, tawaran baru. Okay. Almost the same, tapi tawaran-tawaran baru ini insyaAllah akan merubah masa depan anak-anak muda, merubah masa depan Sabah, dan akan membentuk Sabah sebagai sebuah negeri yang membangun, mampu daripada negeri-negeri yang lain. Kalau Sarawak menjadi contoh, saya kata, why Sarawak? Sabah can be more better than Sarawak. Okay, and my very last question with regards to UMNO in Sabah. I mean, kita melihat, I would like to also balik lagi tentang anak muda, isu anak muda tadi. Pemimpin-pemimpin, ramai yang sudah melihat berapa, dia orang bilang kan sama saja ini. Bilakah masa anak-anak muda ini bukan sahaja diberikan orang bilang kerja dia kan bukan sebagai sayap saja kah, tetapi this is the time for the young people to move forward and also become a leader in our state. Jadi that is true. Anak-anak muda perlu diberi peluang. But they must show themselves, dia orang punya quality, capability, sincerity. Banyak anak muda kita bagi, di Kiri Batang ada berapa anak muda, saya bagi lepasan universiti. Jadi jawatan, ketua pemuda. Lepas tu terus lawan ketua bahagian. Tidak tahan menunggu. So saya kata, anak-anak muda kena tahan menunggu. Macam saya berada dalam UMNO since 1990. Masukkan UMNO. Saya tidak ada apa-apa jawatan. Sehingga 1999 baru saya bertanding ahli parlimen. Selama itu saya jadi ketua pemuda, tidak apa-apa. Tapi kena sabar. We have to learn, belajar dan tanamkan semangat kesetiaan. Dalam perjuangan mesti ada kesetiaan. Loyalty is a must. You don't have this, that's why we so many YB, lompat sana, lompat sini. Not only one party dia lompat, satu tahun 4 parti dia lompat. Can you imagine how? Tidak ada komitmen. So that's why dalam UMNO ini, I have a lot of anak-anak muda yang graduate, yang daripada universiti, luar negara pun ada. Cuma di negara kita ini sebetulnya, kalau di Eropah, sistem kader itu is very strong. In Europe, dia banyak anak-anak muda tahu.
Then when come to election, sebab sistem dia itu bagus, sistem kader dia bagus. Dia bukan lagi memilih macam kita, who's the candidate, ini siapa. Dia tidak. Dia punya ketua duduk begini, dia tarik satu orang, pap, lontar jadi calon, layaklah dia. Sebab they well train, 3 tahun orang train anak-anak muda ini. Sistem kader itu bagus dan kita pun mau adaptasi sistem kader ini di Sabah. Kalau kita, sebab sistem ini bagus. Di mana apabila dia terlatih dalam sistem kader ini, jadi wakil rakyat, dilantik menjadi menteri, dia tahu apa dia mau buat. Kita di Sabah, di Malaysia, you jadi YB, jadi menteri. Kalau di Sabah, kena rujuk SUT, kena tanya dulu SUT, kena tanya pengarah, what is my prat, what is my peranan. Kena pengarah SUT tidak bagus, dikasih bodohnya menteri. Kalau di Semenanjung, mau tanya KSU. Kalau di Europe, tidak no. The menteri duduk, dia buat paper, this is my strategy, this is my plan, are you all implement this for me. Kita di sini tidak ya. Bertanya. So kita jumpa menteri. Sudah. Saya ini masih mau belajar. How? So you're talking about confidence. Not confident because our system tidak system ada. lah, yeah. So kalau di Europe, dia punya sistem kader. They train you how to become a leader. They train you how to become a minister. In China, it's more worse, tahu. They train you everything, how to dress yourself, how to tie up your shoes, how to match your tie and your shirt, how to... Semua dia train you. That one take time, 1 year, 2 years. You feel you out. Dia tidak pilih you jadi pemimpin lagi. Tapi tempat kita tidak. Kalau bebas pun boleh menang. How? Padahal kita ini baru ya, orang kata merdeka. Negara China itu sudah berabad-abad. Pun dia guna proses sistem yang tepat. Dan dia progress. You see how China, mereka pun sudah hampir down dengan dia. Janganlah kita pergi jauh Datuk. Tapi in fact kalau di Singapura pun kita tengok. Diorang ada dipanggil G1, G2, Generation 1, Generation 2, Generation 3, Generation 4. So bagi saya, I think kan, setiap political party itu juga, besides the system that you have mentioned just now about system cadre, tetapi there must be an agenda daripada setiap parti itu untuk memastikan bahawa diorang ada pelapis-pelapis ni. Yep. Kan? It's a must. It's a must. But that's why dalam UMNO ni, saya tidak bingung. One leader go, 100 queue untuk ganti you. Another party saya tak nampak. Lain parti saya tak nampak. Because we see there's a vacuum of leadership tau di dalam saya tidak mau namakan lah parti-parti tapi tidak saya nampak. But that's what. So that's But why. in UMNO is really different. Okay. Saya keluar, berpuluh orang mau ganti saya. Saya sakit, 100 orang menyumpah saya mati. Sebab orang mau ganti saya punya tempat. Jangan Pak, mudah-mudahan Mbak Datuk sihat panjang umur. No, that's why sistem ini, saya tengok, di negeri Sabah ini, tidak pernah ada kerajaan daripada dulu membuat town hall. Ya. Kita ahli sukan merempat, sampai-sampai di hospital, tidak ada peduli. Artis-artis yang dulu top penyanyi, main gitar apa semua, sakit, tiada orang peduli. Ex-government servant, tiada orang peduli. Small businessman, entrepreneur. Dan ini kita akan buat. I talk to all my colleagues in UMNO. If we end the government, kita kena buat libat urus dengan semua badan-badan ini. Let them, we confident with them. Then we not the one yang to talk. Let them talk, we listen. We want to know what their problem, apa pandangan dorang. That is the way to move forward. If not, sama ya kerajaan ini, tidak ada perubahan. But I told you the truth. That is my mission. I want to change Sabah better state than the other state in Malaysia. Datuk, we wish you all the best. Thank you. Bringing Sabah and in the next state election yang tidak lama lagi Datuk, and we will see. We hope that kita melihat bahawa siapa-siapa saja yang akan membentuk kerajaan pada PRN 17 kali ini, apa yang kita mahu bahawa rakyat Sabah bukan lagi mencari siapa yang pandai berjanji,
Tetapi mereka mencari siapa yang berani mempertahankan bukan sahaja suara wilayah ini, tetapi cukup bijaksana untuk mengurus hubungan dengan pusat dan juga mengurus tadbir wilayah Sabah ini. Jadi terima kasih Datuk Sama-sama. kerana bersama-sama kami pada hari ini, dan terima kasih kepada para penonton yang setia bersama dengan Smart Talks dan diterbitkan oleh Smart Bah Studios. Jangan lupa untuk subscribe Smart Talks Sabah di Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, X, Spotify dan Apple Podcast. Semoga kita bertemu di episod yang akan datang. Goodbye.